أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang berusaha Tuan Kuasa ya, Ikram Shah Alam, seterusnya ikhwan akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang ya, kesempatan sekali lagi pada kali ini untuk kita berkumpul bertemu ya secara Google Meet ini untuk kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan bahasa Arab. Kita satukan niat kita semua, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kefahaman pada Al-Quran insya-Allah Yang mana itulah niat utama kita mempelajari bahasa Arab agar Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk memahami kalam. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mulakan dengan bacaan ya. Sama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan meneruskan ya, perbincangan kita berkaitan dengan bahasa Arab dan kita akan pergi kepada ayat ya, yang terakhir yang telah pun kita bahaskan sebelum ini. Ayat yang terakhir selepas ihdinas siratal mustaqim, kita pergi kepada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, seperti biasa kita terjemahkan dahulu setiap perkataan yang ada pada ayat ini. Sirata alladzina an'amta alaihim. Perkataan pertama sirata, artinya jalan. Perkataan yang kedua alladzina. Alladzina membawa maksud orang-orang yang. Kemudian perkataan ketiga an'amta. Terjemahan an'amta ialah engkau telah beri nikmat. Ya, an'amta. Engkau telah berikan nikmat. Terjemahannya an'amta. Alaihim ada dua perkataan. Kita pecahkan dia. Perkataan pertama ala. Ala artinya atas. Kemudian him mereka. Alaihim atas mereka. Okey, kemudian kita habiskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perkataan seterusnya ghairi. Ghairi maknanya tidak ataupun bukan. Okey. Ghairi tidak ataupun bukan. Kemudian al-maghdubi. Perkataan al-maghdubi artinya orang yang dimurkai. Al-maghdub maksudnya terjemahan bahasa Melayu dia orang yang dimurkai.
Kemudian perkataan alaihim, itu kita dah jumpa tadi dan kita dah pecahkan pun pada dua. Alam maknanya atas, kemudian him mereka. Kemudian kita jumpa perkataan wa. Wa maknanya dan. Wa kita ambil dia sebagai satu perkataan dan. Kemudian kalimah la maknanya tidak ataupun bukan. Yang terakhir perkataan last sekali ialah perkataan ad-dallina. Ad-dallina membawa maksud orang-orang yang sesat. Okey. For akhwat itu terjemahan sepatah-sepatah. Satu-satu perkataan tu kita translate dia. So of course kita akan translate lah sebab kita belajar bahasa Arab kan. Perkara pertama yang kita mahir, yang kita nak mahir ialah maksud ataupun terjemahan. Dan memang kita terjemahkan satu persatu sebab kita belajar bahasa Arab. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau terjemahan satu-satu dia macam kita buat tadi, bunyi dia macam ni ya. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Bukan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan orang-orang yang sesat. Okay? Itu terjemahan satu-satu. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Bukan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan orang-orang yang sesat. Okey. So, kalau kita terjemahkan sepatah-sepatah tu, kita bolehlah tangkap dia punya maksud dia kan. Bila mana ayat yang sebelum ni kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian sambungan hari ini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kalau sepatah dia macam kita baca tadi lah. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka, bukan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan orang-orang yang sesat. Bolehlah kita faham secara sepatah-sepatah tu. Cuma untuk kita lebih memahaminya, kita perlukan terjemahan mafhum. Kita dah sebut sebelum ni kan, terjemahan mafhum membantu untuk kita faham. Kalau terjemah sepatah-sepatah, bukan tak faham tapi bunyi dia macam ada sedikit janggal. Jadi kita perlu maknanya susun balik. Kenapa kita susun tu? Untuk kita faham. Jadi terjemahan itu dinamakan sebagai terjemahan mafhum. Terjemahan mafhum biasanya yang ada dalam Quran kita semua. Yang dia panggil terjemahan Quran, Quran terjemahan. Bukanlah dia terjemah satu-satu. Sebab kalau terjemah satu-satu bunyi dia macam kita baca tadi. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka, bukan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan orang-orang yang sesat. Dia tak terjemah macam tu. Macam mana dia terjemah mafhum? Diterjemahkan dengan iaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat ke atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Itu terjemahan mafhum dalam Quran kan. Bila kita dengar tu pun kita lebih dekatlah dengan pemahaman bahasa Melayu kita. Sebab itu nama dia mafhum untuk kita faham. So kenapa kita sebut benda ni? Sebab kita kan belajar bahasa Arab, tadi kita terjemah sepatah-sepatah. Tapi bila terjemah mafhum, nampak macam ada perkataan yang ditambah pula, ada perkataan yang kita kedepankan, ke belakangkan sikit kan daripada asal dia tu. Semuanya itu yang kita tambah sikit, kita alter sikit ke depan ke belakang tu, semuanya untuk kita faham. Yang penting
insya-Allah dia tak lari daripada maksud asal dia tu. Okey, tapi sepatah-sepatah kita tahu. Cuma nak susun tu, itulah mafhum. Oh, itulah kefahaman kita daripada terjemahan ayat. Okey, clear dekat situ jadi, bila kita sebut tentang terjemahan, biasanya itulah dia layer pertama, terjemahan layer pertama ialah kita terjemah sepatah-sepatah. Layer pertama, kita tahu apa makna setiap perkataan yang ada. Dan bila kita mafhumkan dia, kita susun balik tadi, itu terjemahan layer kedua lah. Iaitu kita nak susun dia bagi cantik, bagi faham, bagi kena ayat tu. Okey, dengan bahasa Melayu. Sebab kita orang Melayu. So, itu terjemahan layer kedua. Dipanggil terjemahan mafhum. Kalau kita pergi kelas tafsir, tafsir tu layer ketiga lah. Untuk lebih faham kan, untuk lebih memahami, itu kita pergi layer ketiga, dia panggil tafsir. Tapi sekarang ini, kita bukan kelas tafsir. Cukuplah kita terjemahkan sehingga layer yang kedua. Sebagai terjemahan. Okay? Sebab kita belajar bahasa Arab. Untuk tafsir dan sebagainya, itu kita rujuk pada ustaz-ustaz ataupun kelas-kelas tafsir. Okey. Sekarang kita nak masuk kepada perbincangan bahasa Arab yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Okey. Perkara pertama yang saya nak kongsi untuk perbahasan malam ni iaitu perkataan allazina. Kita ambil perkataan allazina. So perbahasan pertama malam ni ini perbahasan utama dia, cuma dia akan ada beberapa cabang daripada perbincangan nanti Okey. So ni tajuk baru, siapa nak buat nota ke nak buat nota ke nak tulis ke tak ada masalah. So ini tajuk baru asas perbincangan ini daripada perkataan allazina, maksud dia orang-orang yang. Okey. Tajuk perbincangan pada malam ini ialah tajuknya, tulis tajuk dulu. Kita namakan sebagai isim yang mewakili. Tajuknya. Allazina ini ia merupakan kalimah isim dan kita namakan dia sebagai isim yang mewakili. Boleh? Tajuk dia isim yang mewakili. Tajuk dia. Apa fungsi kalimah isim ni? Fungsi dia untuk mewakili lah. Nama pun isim yang mewakili. So, apa fungsi isim ni? Perkataan ni, apa fungsi ni? Fungsi dia untuk mewakili. Okey. Dalam Al-Quran, of course lah ada banyak isim yang mewakili. Cuma kita yang belajar maknanya untuk malam ni, untuk memudahkan, membantu kita hanya ambil isim yang mewakili yang popular. Yang selalu kita jumpa. Okay? Kita akan ambil isim yang mewakili yang popular yang selalu kita jumpa dalam Al-Quran. Maknanya kita tak bahas semualah. Tak adalah kita cerita setiap satu isim yang mewakili tu. Kita cuma ambil yang popular daripada isim yang mewakili. Okey. Isim yang mewakili yang popular yang selalu kita jumpa dalam Quran, yang pertama, nombor satu, boleh tulis Al-Ladhi. Perkataan dia perkataan Al-Ladhi. Itu yang pertama. Okey, tulis dulu perkataan yang pertama Al-Ladhi. Kemudian perkataan yang kedua, isim yang mewakili ialah perkataan Allati. Yang pertama Alladhi, yang kedua Allati. Kemudian isim yang mewakili yang ketiga yang kita selalu jumpa ialah Allazina.
alladzina. Okay. Kemudian yang keempat ialah perkataan ma. Siapa yang slide tu boleh tengok ya. Cuma slide ni dia ada hard copy je. Okey, tak apa, nanti kita share ya. Okey. Lagi sekali. Isim yang mewakili. Ini tajuk dia. Isim yang mewakili. Ya. Yang dia tulis tu itu perkataan Arab dia lah. Tak apa, perkataan Arab tu tuan-tuan abaikan dulu. Nanti kemudian kita cerita. Tapi kita ambil tajuk dia. Isim yang mewakili, fungsinya untuk mewakili. Dia nak wakilkan sama ada orang ataupun benda. Okey. Yang pertama yang kita selalu jumpa ialah allazi. Ejaan dia ada pada slide, boleh refer slide allazi. Kalau nak translate allazi ni, kita terjemahkan orang yang. Ya, orang yang. Yang kedua, bunyi dia allati. Ya, allati. Itu ejaan ya, dekat slide tu. Boleh nampak slide dia punya ejaan allati. Kalau nak terjemahkan pun sama, orang yang. Allazi dengan allati ni dia untuk seorang ya. Untuk bilangan seorang. Untuk mufrad lah ya, mufrad. Baik. Yang ketiga, isim yang mewakili yang ketiga yang kita selalu jumpa, iaitulah yang kita jumpa juga hari ini, allazina. Allazina maknanya orang-orang yang. Untuk ramai bilangan dia jamak. Okey. Yang terakhir, yang keempat, tuan-tuan tengok perkataan dia ialah ma. Baik. Ada satu lagi untuk yang mewakili juga, ya. Dia tak ada dalam nota ni. Tuan-tuan boleh slashkan ma. Satu lagi bunyi dia man. Ya, kat sini kita nampak ma, ada satu lagi, tambah satu lagi. So ada 5 lah. Ada 5 yang kita selalu jumpa. Sama ada ma, lagi satu man. Okey. Macam mana eja man tu? Mim, nun. Sorry. Eja dia macam ni. Ni. Mim, nun. Man. Okey. Okey, ni kemudian. Okey. So, ini 4 ataupun 5 isim yang mewakili. Okey, 5 isim yang mewakili. Allazi, allati, allazina dengan man. Sorry. Ma yang terakhir man. Fungsinya ialah untuk mewakili. Okey. Kita ambil contoh Ahmad adalah orang yang sangat pandai. Contoh Ahmad adalah orang yang sangat pandai. Orang yang tu, orang yang ni, okay, kalau terjemah bahasa Arab, bunyi dia allazi. Boleh faham Ahmad adalah orang yang. Orang yang ni, kalau translate bahasa Arab, allazi lah. Sebab apa? Sebab allazi dekat ayat ni, dia nak mewakilkan seseorang. Iaitu Ahmad. Okey. Contoh kedua, allati. Fatimah adalah orang yang sangat cantik. Fatimah adalah
orang yang sangat cantik. Baik. Orang yang dekat ayat kedua ni, kalau translate bahasa Arab, bunyi dia apa? Bunyi dia allati. Allati maksudnya orang yang. Dekat ayat ini, allati ni dia nak mewakili seseorang. Siapa? Iaitu Fatimah. Sebab Fatimah ni perempuan, maka dia pakai allati. Untuk lelaki allazi, untuk perempuan allati. Baik. Kalau yang nak diwakili itu ramai, so dia kena pakai allazina. Contohnya, tentera-tentera itu adalah orang-orang yang sangat gagah. Ya? Saya berjumpa dengan tentera-tentera yang merupakan orang-orang yang sangat gagah. Contoh kan? Saya berjumpa dengan tentera-tentera Malaysia. Mereka adalah orang-orang yang sangat gagah. So, orang-orang yang tu, kalau terjemahkan bahasa Melayu, terjemahkan bahasa Arab, apa bunyi dia? Allazina. Terjemahkan bahasa Arab, dia jadi allazina. Sebab apa allazina? Sebab dia nak mewakili orang yang ramai. Itu siapa dalam ayat ni? Tentera-tentera. Okay? Kalau ada soalan ke bolehlah tanya-tanya kan. Suara tak jelas ke tak clear ke sila maklumkan. Okey. Yang terakhir kita kata ma. Ya, kita kata ma. Satu lagi man yang terakhir sekali. Ini ma dan juga man. Perkataan ma dia juga nak mewakili. Cuma ma ini digunakan untuk mewakili benda. Selalunya bukan orang lah. Kalau bukan orang, dia gunakan ma. Kalau seorang, laki, allazi. Kalau seorang perempuan, allati. Kalau ramai orang, ya, laki atau perempuan, allazina. Kalau benda yang nak kita wakilkan tu benda, dia pakai ma. Kita ambil contoh. Aku membawa sebiji pasu. Apa yang aku bawa sudah pecah. Okey. Itu kan. Aku membawa sebiji pasu. Sebiji. Apalah ya. Apa yang aku bawa sudah pecah. Apa yang dekat ayat tu, kalau terjemah bahasa Arab, bunyi dia ma. Contohnya macam ni, kita translate. Aku membawa sebiji pasu. Ma aku bawa. Nampak? Ma aku bawa. Maksudnya apa yang aku bawa tu sudah pecah. Ma tu yang kita cakap tadi, dia nak mewakili sesuatu. Okay? Dalam ayat ni, dia mewakili pasu itulah benda. Jadi, dia pakai penggunaannya ialah kalimah ma. Okey. Itu nama dia isim yang mewakili. Yang terakhir ada juga iaitu man. Ya, kita sebut tadi man. Terakhir. Ya, isim yang mewakili yang selalu juga kita jumpa dalam Quran. Man, dia nak biasanya keterjemahan mudah dia seseorang yang. Okay? Seseorang yang. Dia mewakili juga. Ya? Mewakili seseorang yang. Okay? Perkataan ini, kalau kita, perkataan man ini, kalau kita terjemahkan bahasa, bahasa contoh kalau bahasa Inggeris lah. Kan, bahasa Inggeris, dia yang kita biasa pakai who tu kan. Biasa tak? Who. Dia bukan who tanya tau. Dia bukan
Dia bukan tanya who is you, bukan. Dia mana ya? I have okay, contoh misalnya kalau salah minta maaf lah kau orang putih kan. I have a neighbor kan who is a teacher. Contoh. Itu dia. Kan? Aku ada jiran yang mana dia tu seorang guru. Okay? Dia macam tu lah bunyi dia kan. So, yang biasa ada who tu kan. Who is, who. Yang tu lah sebenarnya siapa tu merupakan isim yang mewakili. Okay. So, fungsi dia untuk mewakili. Nanti kita akan jumpa banyak dalam Quran isim-isim yang mewakili ni. Tugas kita mudah je lah. Kita cuma tentukan dia mewakili siapa. Itu je lah. So, kembali kepada slide kita tadi. Okay. Kembali kepada. Okay. Okay. Kembali kepada slide. Sirata alladzina an'amta alaihim. Okay. Perkataan yang kita jumpa alladzina. Orang-orang yang. Jadi tugas kita dalam ayat ni kita kena cari siapa orang-orang yang tu. Nampak Dia mewakili, betul tak? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Okey. Iaitu jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat atas mereka. Kan? Alladzina, orang-orang siapa ni? Dia mewakili siapa? Dia mewakili orang-orang yang ramai yang Allah dah bagi nikmat kepada mereka. Itulah dia. Jadi alladzina mewakili orang-orang ni yang telah Allah berikan nikmat ke atas mereka. Okey? Bukan okey? Bukan orang-orang yang dimurkai, bukan pula orang-orang yang sesat. So alladzina dekat sini mewakili orang-orang yang siapalah kan? Orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Kalau kita nak rujukkan sebagai contoh, kalau dalam tafsir, ialah tak lain tak bukan para anbiya. Okay? Kalau dalam tafsir, orang-orang yang ni refer pada siapa yang telah engkau berikan nikmat. So, para anbiya dahulu, ya, mereka-mereka yang telah mendahului, kan, pengikut-pengikut para nabi, ya, pengikut-pengikut para anbiya, mereka inilah ya, yang telah Allah SWT berikan nikmat ke atas mereka. Okey. So, itu secara umum maknanya perbincangan tentang alladzina. Boleh tajuk dia isim yang mewakili, fungsi dia untuk mewakili orang ataupun benda. Yang popular dalam Quran kita kata ada 5. Kita simpulkan kepada 5. Walaupun ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Cuma kita ambil 5 untuk mudahkan perbincangan. Kalau seorang, alladhi, orang yang. Kalau perempuan, allati, orang yang. Kalau ramai, alladzina, orang-orang yang. Kalau yang nak diwakilkan tu benda, kita kata ma. Ya. Kemudian isim yang mewakili yang kita selalu jumpa juga nanti ialah perkataan man yang membawa maksud who is, okay, ataupun seseorang yang. Okay. So itu kita punya tajuk asas dia. Kita pergi kepada cabang kepada perbincangan tadi. Tadi kita dah sebut perkataan ma. Okay, perkataan ma. Perkataan ma, okay, perkataan ma dia sama macam perkataan man
Ini tajuk kedua, dia cabang. Okey. Pembahagian kalimah man. Yang ni yang kita ada pada slide. Sekarang, tuan-tuan tukar pembahagian kalimah ma sama juga yang ada dekat sini. Okay. Saya ulang lagi sekali. Pada slide ni, kita nampak ini pembahagian kalimah man. Maksudnya, bila kita baca Quran dan kita jumpa perkataan man. Kita baca Quran, jumpa perkataan man sebagai contoh. Perkataan man dalam Quran boleh dibahagikan kepada 3 jenis. 3 jenis. Yang kita tengok dekat sini dah. Dia sama ada man tu dia isim yang mewakili, macam kita sebut tadi. Dan boleh jadi juga perkataan man tu dia syarat. Ya, dia man syarat. Kalau tak, dia mungkin yang ketiga, dia jadi man tanya. So 3 jenis man. Man yang mewakili. Kalau yang mewakili, terjemahan dia macam ni. Seseorang yang. Terjemahan untuk man kalau dia nak mewakili. Baik. Kalau dia bukan seseorang yang untuk mewakili, maknanya dia mungkin yang kedua. Iaitu dia nak jadi syarat. So kalau dia nak jadi syarat, kita tak bolehlah terjemahkan seseorang yang. Kita kena terjemahkan sesiapa yang, sesiapa yang, itu kalau man syarat. Tetapi kalau dia bukan man yang mewakili, bukan juga man syarat, maka confirm dia man yang ketiga, iaitu man tanya. Okay. Jadi kalau dia man tanya, terjemahan yang paling tepat ialah siapakah. Okey. So, ini pembahagian man. Tuan-tuan cuma tukar sahaja pembahagian kalimah ni kepada ma. Dia ada 3 sama juga. Perkataan ma dalam Quran pun boleh dipecahkan kepada 3 jenis. Yang pertama, ma yang untuk mewakili. Terjemahnya macam yang kita sebut tadi. Apa yang kat bawah ni. Okey, ini ma yang pertama. Apa yang. Kalau ma yang kedua, ini ma ma yang kedua, kalau dia syarat, terjemahannya apa-apa yang, begitu apa-apa yang. Kemudian kalau ma yang ketiga, namanya ma tanya. Kalau ma tanya, akhwat kena terjemahkan, apakah? Ya. Ma ismuka. Ma ismuka. Apa nama awak? Itu ma tanya. Okey. Tapi kalau dia nak mewakili macam kita sebut tadilah, ya. Ma untuk mewakilkan benda. Kalau dia nak syarat, ma terjemahannya apa-apa yang. So ini cuma nama ni kita sebut tambahan kepada perbincangan tadi. Tajuk utama dia Al-Ladhi. Okey. Kita cuba untuk mahirkan lagi penggunaan diagram kita. Okey. Kita cuba mahirkan sedikit penggunaannya secara ringkas dan kita cuba habiskanlah surah Fatihah ni insya-Allah untuk kita cuba tengok lagi surah-surah yang lain dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Okey. Kita pergi kepada perkataan pertama iaitu sirata. Kita dah bincang minggu lepas sirata ihdinas sirat. So sama je lah ya. Kalau kita gunakan diagram ni, kita akan jumpa ganti nama diri huwa. Okey? Secara ringkas ya, kita secara cepat, sirata dia kalimah isim. Ya, dia kalimah isim. Kita pindah diagram yang kedua.
jantina untuk sirata dia tak ada tanda melelaki. So dia dia tak ada tanda perempuan, tak ada ta marbutah, maksudnya dia muzakkar lah, lelaki. Bilangan jalan tu satu je, mufrad. Sebab dia isim, kita kata automatik ganti nama diri ketiga. So bila kita pergi ke ganti nama diri yang ketiga, okay, tadi kita kata dia muzakkar, bilangan dia seorang, kita akan tengok yang atas sekali, iaitu ganti nama diri huwa. Huwa terjemah bahasa Inggeris ialah he. Okay, sama. Jadi sirata dekat sini kita akan jumpa dhamir yang tersembunyi ialah huwa. Perkataan seterusnya alladzina. Okay. Alladzina kalau kita tanya, kita cakap tadi, dia isim ke fi'il ke haraf? Kita kata dia isim kan? Bahkan kita dah sebut, kita istilahkan dia isim yang mewakili. Alladzina kalimah isim. Kalau kita tengok diagram kedua, sebelum tanya jantina, alladzina, orang-orang yang ni, dia seorang ke ramai, mufrad ke jamak? Jawapan dia jamak lah. Ya? Dia ramai, orang-orang yang. Kemudian jantina dia untuk muzakkar. Ya? Tanda alladzina itu tanda untuk lelaki, muzakkar. Okay. So jantina dia muzakkar, bilangan dia ramai, jamak. Kalau isim, automatik ganti nama diri ketiga. Automatik. Okay. Pergilah dekat diagram ni yang last sekali. Ganti nama diri ketiga. Kita kata dia muzakkar. Bilangan dia ramai, kena tengok bawah sekali. Dhamir yang tersembunyi dalam alladzina ialah hum. Okay. Apa makna hum? Mereka. Hum maknanya mereka. Itu dhamir yang tersembunyi dalam alladzina. Okay, selesai. Kita mahirkan penggunaan diagram ni kan. Memang kita kena mahirkan. Selepas kalimah alladzina, perkataan seterusnya an'amta. Engkau telah berikan nikmat. Okay. Engkau telah berikan nikmat. Ini kalimah isim ke fi'il ke haraf? An'amta ni. Isim ke fi'il ke haraf? Jawapannya kalimah fi'il. Engkau telah berikan nikmat. Ya, macam kita setuju, yang ada dekat rumah, jawab ya. Mikrofon tak payah buka tapi keluarkan je suara. Okay, an'amta fi'il. Baik. Fi'il apa? Fi'il mudhari' ke madhi ke amar. Engkau telah berikan nikmat. So bila mana kita nampak ada telah, maka jawapannya fi'il madhi. Engkau telah berikan nikmat. So dia fi'il madhi. Setelah kita kenal dia fi'il, kita pergi diagram kedua. Okay. Kita consider perkataan an'amta ni, kita consider dia muzakkar lah. Okay. Bilangan engkau. Ya, engkau bilangannya seorang ke ramai? Engkau seorang. Ya, engkau bilangannya untuk seorang. Kalau ramai kita terjemahkan kamu, kan? So engkau seorang, engkau ganti nama diri ke berapa? Engkau. Engkau ganti nama diri kedua. Ya, orang yang kita sedang cakap kan, engkau. So dia ganti nama diri kedua. Kita tengok dekat diagram kuning, ganti nama diri kedua. Kita kata jantina dia tadi muzakkar, bilangannya seorang, atas sekali ni. So dhamir yang tersembunyi ialah anta. Nampak dhamir yang tersembunyi pada perkataan an'amta ialah anta. Apa makna anta? Engkau. Okay. So boleh makin jelas mudah-mudahan. Nampak perkataan Arab satu je. An'amta, satu perkataan je Arab ni, nampak? An'amta, satu je perkataan. Translate bahasa Melayu, engkau telah berikan nikmat. Kena 4 perkataan Melayu, nampak
perlukan 4 perkataan Melayu untuk sama dengan satu perkataan Arab. Arab satu ni je. An'amta. Tapi ada dhamir tersembunyi, anta. Sebab itu kita terjemahkan engkau. Engkau tu dhamir tersembunyi yang kita dah translate. Kemudian dia fi'il madhi. Dia fi'il madhi. So, kita letak telah. Kemudian, barulah kita tengok perkataan tu daripada perkataan apa? An'am. Perkataan an'ama. Kan ada, kita biasa dengar perkataan nikmat kan? Nikmat. Jadi, an'ama ni beri nikmat. An'ama ni beri nikmat. Jadi, an'amta, engkau telah berikan nikmat. Nampak Sebab itu penting, maknanya penggunaan diagram kita sebenarnya nak mahirkan benda. Untuk kita faham bahawa walaupun orang Arab cuma perlukan satu sahaja kalimah, tetapi rupanya maknanya dalam bahasa Melayu perlukan 4 perkataan. Engkau telah berikan nikmat. Okey. Last. Alaihim. Belum last lagi. Untuk baris ni. Alaihim. 2 perkataan. Ala isim ke fi'il ke haraf? Siapa ingat? Ala atas. Haraf. Okey. Haraf dekat sini. Okey. Atas. Kalau haraf, perlu tak cari ganti nama? Tak perlu. Tak payah pergi diagram oren ke kuning, tak payah. Pergi diagram oren untuk isim dengan fi'il je. Haraf tak perlu. Sebab apa? Haraf kita cuma perlu tahu maksud dia dan kita boleh terus pakai. Dia tak ada apa-apa perubahan. Ala maksudnya atas, kemudian him mereka. Jadi perkataan alaihim, atas mereka. Him tu isim. Him maksudnya mereka, dia kalimah isim. Kita namakan dia sebagai isim. Siapa ingat? Isim ni nama dia. Isim dhamir. Ganti nama. Him ni ganti nama. Okey. Kalau ganti nama, pada pertemuan yang sebelum ni kita dah sebut. Ganti nama ni ada yang melekat, ada yang terpisah. Yang terpisah tu yang asal dia kan? Yang ni. Macam ni yang asal home. Tapi kalau alaihim, ini melekat ni. Dia melekat. Okey. Siapa ingat lagi? Boleh rujuk kepada ganti nama. Okey. Balik. Tu dia. Ini ganti nama yang kita dah buat sebelum ni. Okey, kita masih sikit je secara ringkas dan cepat. Kita cuba buat latihan ya. Atas mereka alaihim. Okey. Okey. Kan? Okey. Kalau atasnya, atas dia atas dia alaihi. Okey, pakai yang atas ni lah. Hu ni kita katakan itu sama ada hu ataupun hi. Sebab apa? Sebab nak mudahkan sebutan. Okey. Kalau nak sebut alaihu, alaihu macam berat sangat kan? So kita jadikan dia baris bawah. Alaihi atasnya. Okey. Kalau atas mereka berdua, dia akan jadi alaihima. Baik? Atas mereka ni alaihim. Alaihum berat sikit lah. Walaupun ada kiraat. Kita kata ada kiraat yang baca siratal ladzina an'amta alaihum. Tapi bacaan kita ni, kita mudahkan. Kita baca alaihim. Okey. Kalau kita nak kata atas dia.
Atasnya, nya tu perempuan. Bunyi dia alaiha. Alaiha. Okey. Kalau dia berdua perempuan, atas dia berdua perempuan, alaihima. Atas mereka perempuan, alaihinna. Atas engkau. Okey. Salam sejahtera ke atas engkau. Okey. Alaika. Assalamu alaika. Nampak Sebab apa alaika? Sebab itu salam sejahtera ke atas engkau. Itu dia jadi alaika. Salam sejahtera ke atas engkau berdua. Alaikuma. Salam sejahtera ke atas engkau berdua. Alaikuma. Kemudian salam sejahtera ke atas kamu. Alaikum. Alaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Okey. Kalau salam sejahtera ke atas engkau perempuan, alaiki. Salam sejahtera ke atas engkau perempuan, alaiki. Salam sejahtera ke atas engkau berdua perempuan, alaikuma. Alaikuma. Salam sejahtera ke atas kamu semua perempuan, alaikunna. Salam sejahtera ke atasku. Tak, salam sejahtera tu saya tambah pula. Assalam tadi. Kita nak kata ala je kan. Ala dengan apa dia punya dhamir tu kan. Okey. Ke atasku. Kita tambah ya. Bunyi dia macam ni Dengar ya. Alayya. Alayya. Okey. Lagi sekali. Alayya. Itu untuk salam sejahtera. Tak ada salam sejahtera. Dah terbiasa, dah terkeluar. Atasku, asalnya ada ya kan? Ala tu ada ya. Tambah satu lagi ya. So dia jadi dua ya lah. Bunyi dia macam mana? Alayya. Macam tu dia tambah. Ada jadi sabdu dan berbaris atas. Salam sejahtera ke atas kami. Ada salam, saya pun duk sebut asyik salam sejahtera. Assalamu alaina. Okey. Itu kalau ke atas kami. Boleh So itu cuma latihan yang kita buat untuk memahirkan penggunaan dhamir. Sambung. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita habiskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang perkataan ghairi ini kita consider dia perkataan haraf. Ghairi kita consider perkataan haraf. Kita namakan dia sebagai haraf nafi. Kita namakan dia haraf nafi sebab dia nak menafikan. Bukan. Dia tidak ataupun bukan. Perkataan seterusnya al-maghdubi. Okey. Perkataan ini isim ke fi'il ke haraf? Al-maghdubi, orang yang dimurkai. Isim ke fi'il ke haraf? Dia kalimah isim. Ada alif lam kan? Ada alif lam. Ujung dia tu baris bawah. So dia kalimah isim. Baik. Kalau dia kalimah isim, kita akan tengok diagram kedua. Diagram kedua, jantina dulu. Al-maghdubi. Ada tak tanda-tanda perempuan? Tak ada. So muzakkar lah. Kalau yang dimarahi ni, orang yang dimurkai ni perempuan, kita kena buat macam mana? Tambahlah ta marbutah. Bunyi dia al-maghdubah. Okay? Al-maghdubah itu kalau perempuan. Tapi kat sini kita consider dia muzakkar lah. Sebab dia tak ada ta marbutah. Bilangan dia pula al-maghdubi ni seorang ke ramai? Ya, seorang.
Sebab apa? Sebab tak ada pun tanda-tanda ramai. Okey? Buka sekejap. Lagi kan? Ni. Ini masing-masing dah ada. Okey. Semua orang dah ada. Apa nama ni? Nota ni. Kalau tanda ramai, macam kita sebutlah. Ada una, ada ina. Kalau laki. Kalau perempuan, ada atun ataupun ada atin. Okay. Al-maghdubi. Tak ada apa-apa pun tambah. So, dia seorang. Again. Jantina dia muzakkar. Yang dia bilangannya seorang, mufrad. Ganti nama ketiga. Automatik. Sebab apa? Sebab isim. Isim terus ketiga. Okay, muzakkar seorang. Inilah. Dhamirnya huwa. Ya, dia. Okay. Itu al-maghdubi. Kemudian alaihim lagi sekali. Ini kita dah bincang tadi. Kemudian kalimah wa. Wa maknanya dan. Kemudian kalimah la. La pun haraf juga. Kita namakan dia haraf nafi. Okay, haraf nafi. Fungsi dia untuk menafikan. Sebab itu kita terjemahkan bukan. Ataupun tidak. Okay. Kalimah terakhir. Last. Perkataan terakhir ialah ad-dallina. Ad-dallina maknanya orang-orang yang sesat. Okay. Ad-dallina. Orang-orang yang sesat. Isim ke, fi'il ke, haraf? Isim. Ada alif lam. Okay. Pindah diagram kedua. Sebelum tanya jantina, kita tanya bilangan dulu kan? Boleh Tanya bilangan dulu. Orang-orang yang sesat ni, seorang ke ramai? Ramai. Ada tak tanda ramai dia? Ada. Iaitu ya dengan nun. At-tallina. Ramai. Dan tambahan ya dengan nun adalah penambahan untuk lelaki. Muzakkar. Okay. Tadi kita dah sebut dekat sini. Penambahan ya dengan nun, ina, ini penambahan untuk muzakkar. Okay. Dia dua-dua boleh. Una, ina. Cuma bila nak pakai una, bila nak pakai ina, itu kita kata nanti kita akan bincanglah ya pada masa akan datang. Ya. Okey. Kembali kepada ayat tadi. Okey. Bilangannya ramai, jamak. Jantinanya muzakkar, lelaki. Sebab dia isim, automatik ganti nama diri ketiga. Okey, tengok yang ketiga. Muzakkar, ramai. Bawah sekali ramai. Dhamir yang tersembunyi ialah hum. Hum maknanya mereka. Okey, itu habis insyaAllah surah Fatihah. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perbincangan malam ni yang kita fokuskan ialah alladzina. Ini memang tajuk baru yang kita namakan sebagai isim yang mewakili. Okey. Kita kata ada 5 yang popular yang kita akan jumpa tiap-tiap kali kita bincang mesti ada ya isim yang mewakili ni. Yang pertama allazi untuk seorang lelaki, yang kedua allati untuk seorang perempuan, yang ketiga allazina untuk ramai, ataupun kalau nak diwakilkan tu benda kita gunakan ma, ataupun satu lagi yang kita kata sebagai man. Kemudian pecahan kepada perbincangan tu kita pun ambil pembahagian ma dengan man. Ada pembahagian dia. Kalau kita baca Quran, jumpa perkataan ma ataupun perkataan man, kita tentukan dia jenis yang mana. Yang mewakili ke, yang syarat ke, ataupun dia nak tanya. Kerana bila kita tentukan
barulah kita boleh terjemahkan dia lah. Ya? Sebab setiap satu tu terjemahan dia akan berbeza. Kalau dia mewakili, dia akan jadi apa yang, ataupun seseorang yang, kalau man. Kalau dia nak syarat, dia akan jadi apa-apa yang, okay, dia bunyi dia pun syarat. Okay? Itu kalau ma. Kalau man, sesiapa yang, itu kalau man. Kemudian kalau dia nak tanya, kalau ma kita terjemahkan apakah, sebab dia tanya. Kalau man, siapakah. Okey. So habis alhamdulillah surah Fatihah. Akan datang kita akan pilih ya, mana-mana ayat daripada Quran untuk kita bahas perbincangan bahasa Arab. Okey. So sampai situ dulu perbincangan malam ni. Jazakumullahu khairan kathira atas perhatian dan kerjasama respon daripada semua. Terima kasih kepada Ikram Shah Alam ya, yang menganjurkan kelas ini. Sekali lagi kita memang pusatkan dan kita satukan niat kita, minta Allah SWT bantu untuk kita faham Quran insya-Allah ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada mungkin soalan ringkas ke, mungkin kalau kita boleh bincang ya sikit kalau ada. Kalau tak ada, kita akan insya-Allah jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Terima kasih sekali lagi ya, akhwat-akhwat atas perhatian, kerjasama, respon semua. Semoga diberikan kita semua kefahaman insya-Allah. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguhkan majlis dan kelas pada minggu ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.